Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Nazura binti Salim, berumur 28 tahun. Ini video pertama saya. Tujuan saya buat video ni adalah untuk berkongsi beberapa tips mengemas dan membersihkan rumah. Sebenarnya saya ada lebih daripada 5 tahun pengalaman sebagai cleaner membersihkan rumah orang. 5 tahun tu kebanyakannya adalah part time dan juga full time sementara mendapat kerja. So banyaklah pengalaman yang saya dapat. Sebenarnya membersihkan rumah ni bukanlah satu kejayaan yang dipilih lah, tapi dia adalah minat. Balik kerja, kalau kita kerja office pun, kalau saya kerja office pun, lepas balik kerja saya akan pergi cleaning lah, kemas rumah orang sebab sangat minat mengemas rumah. So dah bermacam-macam jenis rumah lah yang pernah cleaning. Dah lebih 5 tahun tu, mungkin dah beratus sebuah rumah dah kot kan. Tak terkira lah. Bila dah cleaning tu macam banyak sangat jenis-jenis rumah yang dah masuk. Pernah masuk rumah banglo. Banglo sangat besar, yang ada 8 bilik air, yang ada beberapa ruang tamu. Pernah juga masuk rumah flat. Pernah juga cleaning tadika, office, dan bermacam-macam lagi lah. So banyak sangat pengalaman yang saya dapat dan rasanya sangat rugi kalau saya tak kongsikan kepada rakan-rakan semua. Tapi sebelum kita memulakan perbincangan ni, saya ingin berterima kasih kepada mak saya, Zawiyah binti Nordin, yang mengajar saya mengemas rumah dan menjadikan saya sangat rajin untuk mengemas rumah sampai nak kemas rumah orang. So oleh itu saya nak kongsikan 3 tips yang sangat basic. Tips ni saya tak ambil daripada mana-mana sumber. Saya share berdasarkan pengalaman saya. 3 tips ni merupakan 3 tips asas sebelum kita mula membersih atau mengemas rumah. Ini tips sebelum kita mula nak kemas rumah. Ini 3 benda yang kita perlu tahu. So saya ingin kongsikan 3 tips di sini. Yang pertama adalah kenali rumah anda. Yang kedua adalah beli peralatan membersih, iaitu peralatan cleaning. Dan ketiga adalah membuat jadual. So kita pergi yang pertama. Ni ringkas ya, video ni tak panjang sangat lah. Yang pertama adalah kenali rumah anda. So sebenarnya dah lebih 5 tahun pengalaman ni, saya dapati macam ramai yang tak kenal rumah dia sendiri macam mana. Contohnya kenal rumah ni, contohnya dia kena tahu besar mana rumah dia. Setiap ruang rumah dia kena kenal. Kalau rumah 2 tingkat macam mana, dia kena tahu ada berapa bilik, ada berapa bilik air, berapa ruang tamu, berapa dapur. Dan dia kena tahu perabot ataupun barang-barang yang ada dalam rumah dia. Dan kebanyakan rumah, tak banyak lah, mungkin separuh daripada rumah saya pergi, saya lebih kenali rumah dia berbanding tuan rumah tu sendiri. So sangat penting untuk kita tahu, untuk kita kenali rumah kita sendiri. Kita kena tahu berapa besar rumah kita, kita kena tahu barang-barang yang kita ada, dan kita kena tahu ruang ataupun bahagian-bahagian dalam rumah kita. Ada yang macam tak perasan rumah dia, ada store. So dalam store ni ada barang-barang ni, tak tahu, tak ingatlah ada simpan barang-barang ni, dan mungkin dia akan repeat barang yang sama. Tu sebagai contoh lah. So pertama sekali memang kena betul-betul kenal rumah sendiri macam mana. Dan kita kena expert dengan rumah kita. Bila kita dah kenal rumah kita, baru kita boleh tahu dan kita boleh plan macam mana nak kemas dan apa barang-barang yang kita perlu gunakan. So pergi kepada tips kedua, iaitu membeli peralatan membersih. Bila kita dah kenal rumah kita, barulah kita boleh beli apakah peralatan cleaning yang sepatutnya kita beli. Setiap rumah dia berbeza. Ada rumah yang mungkin dia pakai 3 getah saja. Ada rumah yang ada tiles, dan setiap ada rumah yang lantai dia macam guna lantai kayu ke. So setiap rumah dia memerlukan peralatan yang berbeza. Tapi mostly kebanyakan rumahnya peralatannya samalah, sebab biasalah peralatan-peralatan yang kita gunakan. So sangat penting, macam yang pertama tadi adalah kita kenal rumah kita, dan yang kedua kita beli peralatan mengikut keperluan
Maksudnya sesuai dengan rumah kita. Bukannya main beli je peralatan yang ada, dan bila dah banyak dia jadi membazir, dan kadang barang-barang cleaning kita beli tu kita tak guna pun. Ada beberapa buah rumah yang saya pergi, dia suka beli barang cleaning sampai barang dia sangat banyak dan boleh expired pun. Tak pasti betul boleh expired tak, tapi terlampau banyak dan sebenarnya dia tak guna pun. Dan sebenarnya ada barang yang dia beli tu tak perlu pun untuk rumah dia. So itu sangat penting lah. Dan kenapa saya tekan kat sini beli keperluan, kenapa saya letakkan tips ni adalah tips yang kedua, supaya contohnya kita dah tahu rumah kita ada banyak peralatan perabot kayu. So kita kena beli kita punya cleaning ataupun spray ataupun cara nak maintain rumah kita tu yang khas untuk kayu saja. Ada juga rumah yang banyak perabot kulit. So dia ada barang-barang yang sesuai untuk kita gunakan untuk membersihkan menggunakan spray yang sesuai lah. Dia tak boleh kita gunakan yang tak sesuai, nanti barang atau perabot kita akan rosak. So ada juga barang-barang yang dia tulis barang cleaning multi purpose punya kan. So macam kalau dah multi purpose tu dia boleh guna untuk banyak part lah, banyak tempat. Boleh guna kat dapur, guna kat bilik air. So kita tak perlu membazir. Tapi ada orang dia suka khaskan bilik air guna barang ni je, kat dapur guna yang macam ni je. Sebenarnya ramai tanya apakah barang-barang cleaning yang saya selalu guna lah. Tapi ini bukan promote produk lah. Ini antara barang yang saya guna, yang saya try. Macam ni saya gunakan untuk mop lantai. So kalau macam gini untuk tingkap, cermin, tingkap dan kat dapur. Dan ni yang paling best. Yang ni basically memang ada kat semua rumah, kebanyakan rumah lah. Ni dia memang untuk dapur dan bilik air, memang sangat best lah. Memang boleh mengilatkan lantai dan sinki. So ini sangat penting. Selalunya saya akan cakap dengan tuan rumah, ini memang wajib ada. So dia sangat berguna lah. Dan ini kebanyakan rumahnya tak ada. Dan ni contohlah, ini kebanyakan rumah tak ada pun untuk cuci toilet bowl. So sebenarnya kita perlu belilah, dan dia sangat penting lah untuk menjaga kebersihan rumah dan tandas. Okey, ini adalah contoh-contoh barang. Ini adalah barang yang saya guna. Sebenarnya saya banyak lagi koleksi barang-barang cleaning sebab saya suka try and error. Barang-barang cleaning yang mana okey, yang mana sesuai untuk bahagian-bahagian yang tertentu. Okey, tak nak bercakap panjang. Tips yang ketiga adalah buat jadual. So bila kita dah kenal rumah kita dah beli barang-barang, so tiba masanya untuk kita buat jadual. Kita tak semestinya kita perlu kemas rumah setiap hari. Kita perlu kemas rumah setiap hari. Maksud saya di sini adalah tak setiap hari kita perlu mengemuk lantai mungkin. Sebab ada orang suka mop lantai setiap hari, sebab keperluan dia memang kena mop lantai setiap hari lah. Tak setiap hari kita perlu cuci toilet. So penting sangat untuk kita buat jadual supaya kita tak penat setiap hari. Tapi 3 tips ni saya akan banyaklah perincian dia untuk di video-video yang seterusnya. Untuk setakat ni, inilah 3 tips asas sebelum anda membersih dan mengemas rumah. Nantikan video-video seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.